Ni separuh sedar lah. Ada kain putih. Dia macam kacau Fa punya kain tu, kacau Fa. Kepala dia yang tersangkut tu, dia punya usus dia yang tersangkut. Dia macam bunuh diri, nak silap. Ini dekat universiti Dia bunuh diri dalam college. Dia dengar something dekat atas. Bombong. Yes. Okey. Okey. Okey lah? Okey. Betul-betul? Okey lah? Betul ni? Tak ada. Sebetul. Assalamualaikum. Alright gang, so sekarang ni kita kembali lagi dalam podcast seram. Macam hampa duk komen dekat Nazrul kan, setiap kali bash mesti hampa akan nak dengar kisah-kisah seram daripada talent-talent sementara. Sekarang ni kita kembali dalam podcast seram dan Nazrul bawa Farina untuk kongsikan kisah seram. Cik, aku bagi nama panjang Farina. Tak ada lagi orang panggil aku Farina. Ya ke? Aduhai. Fa nak tanya lah, ada tak kisah-kisah seram yang Fa boleh kongsi kan? Tak kisahlah ini sama ada yang Fa sendiri lalui, mengalami ke, ataupun family ke, ataupun sekeliling. And then ada tak apa cerita-cerita seram yang nak kongsi kan? Ada. Paling seram lah bagi aku lah. Paling bagi aku sebab aku sendiri yang alami benda tu. So ada nak baca apa-apa ke? Sebab sekarang ni kita just nak kongsikan je. Kita bukan nak seru ke apa. Kita hanya kongsikan. Yeah. So untuk cerita pertama ni, apa yang Fa nak bagi tajuk? Kak P di jam 3. Fa tengah masih sambung belajar lah tu, masih dekat college. Okey, masa tu Fa dekat dalam semester 2. Lepas tu Fa duduk dekat college lah. Then asrama kita orang tu dia ada 4 blok. Blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. So Fa duduk dekat blok 4. Memang yang paling hujung, di sekelilingi hutan. Terjadi pada tahun bila? Tahun 2023. Kejadian tu start masa malam tu. Dia macam tak ada angin, tak ada ribut tau. Tak tahu ni dipanggil depan-depan real or masa tu separah sedar. Dalam tidur separah sedar, tahu tak? Okay, alright, okay. Bilik kita orang ada 2 je, Fa dengan roommate Fa. Masa tu roommate yang lain lah. Lepas SEM 3 tu baru Fa berroommate dengan Tasha. Maksudnya dah kenal Tasha lama lah. Yelah, kita orang zaman dari belajar. Oh, ya ke? Ya. Memang roommate duduk sekali? Oh, okey. Alright, menarik. Okey. Baru tahu Yes, baru tahu. Lah. Okey. Next. Malam tu Fa macam tidur macam biasa je. Tak ada benda aneh-aneh. Tak pernah pun benda pelik-pelik berlaku. Tak pernah pun tengok benda-benda macam tu dalam tu. Lepas tu malam tu Fa tidur. Lepas Fa tidur tu Fa separah sedar lah. Fa melintang, Fa lurus tidur macam ni. Okay, imagine je ni dinding yang ada pintu. Right. Lepas ni katil. Okay. Katil 2 macam ni tau. Okay. Sebelah sini kawan Fa, sebelah sini Fa. Lepas tu kepala Fa sini menghadap dekat pintu depan tu. Okay. Masa tidur tu, malam tu kita orang tidur dalam gelap. Tak ada lampu. Kita orang Fa memang jenis tidur yang dalam gelap. Bukan yang tidur ada lampu tidur ke, tak. Okay, faham. Memang gelap. Okay. Ni separuh sedar lah. Ada kain putih. Dia macam kacau Fa punya kain tu, kacau Fa. Yang macam ni. Tadi tu tidur lah, Separah sedar. Fa rasa macam malas lah nak kisah. Macam tak nak takut lah. Tak nak fikir dah. Tak nak fikir, dia kacau je. Dia kacau pakai kain dia. Memang kain putih je. Dia slow jalan. Dia jalan ke mana? Ke pintu? Jap. Okay. Dia jalan, then stop. Dia duduk macam ni. Dia duduk, dia bagi tepi macam ni. So Fa nampak rambut, nampak kain putih. Fa nampak kan mata macam ni. Muka tak nampak. Dia rambut dengan baju putih je. Panjang. Tapi nampak kain dengan rambut je lah. Tapi dia bagi sisi tepi ni. Dia duduk macam ni je. Okey, tapi time tu kawan Fa dah kat sebelah. Ada, tapi dia tidur lah. Dia tidur. So Fa pun separah tidur juga. So apa yang Fa buat bila dah nampak macam tu? Takkan tak ada gelabah takut ke apa? Tak. Fa teruskan tidur lah. Sebab tak nak
tak nak fikir. Esok hari tu baru Fa Bercerita dengan kawan Okay, and Fa. then apa reaction dia? Dia takut juga. Kita orang takut. Lepas tu lepas dari tu Fa macam pergi macam pergi berubat. Macam tu. Lepas tu orang tu cakap yang memang benda tu ada dekat situ. Biasalah kan college lama. Memang benda tu ada dekat situ. Dia nak berkawan je tapi dia tak ikut balik Dia dekat situ je. Benda tu memang ada dekat situ and kampus lama. So apa benda yang berlaku dekat kampus, yang kisah-kisah yang Fa tahu? Banyak. Tapi yang selalunya situ selalu banyak kes histeria lah. Perempuan-perempuan histeria. Kalau pasal bunyi-bunyi tu memang selalulah. Bunyi-bunyi macam dari tingkat atas kan. Tengah-tengah malam tiba-tiba ada macam bunyi orang tarik kursi. Okay. Tiba-tiba macam ada orang berjalan. Tapi benda tu benda biasa, kita orang macam dah adapt. Okay, kalau itu biasa, apa yang paling ekstrim yang Fa tahu tentang kampus Fa ni? Yang paling ekstrim yang ni memang real. Fa punya lecturer yang cerita. Dia lecturer tapi dia lecturer untuk ke kurikulum. Faham tak? Dia faham. part time tapi dia PB juga. PB tu polis bantuan lah. Okay, okay, right. Tapi dia part time lecturer yang ajar kita orang ke kurikulum. Ada satu tempat dekat college kita orang tu memang ada tasik, and then dekat tasik tu ada macam ada buayan. Satu buayan situ. Tapi buayan Dalam tu memang tasik? bukan dalam tasik. Okay, tapi tasik. Okay, sorry. Memang buayan tu berdepan dengan tasik. Okay, alright. Tak tahulah kenapa tak buayan tu dibuat dekat situ. Fa cerita dengan kita orang sekelas lah. Tasha pun tahu juga. Ada benda masa time maghrib, dia nampak dia jauh tau. Ada benda tu menari. Alamak. Benda tu menari, dia bagi belakang. Macam mana dia menari macam mana? Dia menari lah. Okay. Dia menari macam menari yang macam tu. Dekat buayan tu? Lepas tu dia orang ambil video. And then ada dalam video tu? Lah. Allah. Dia macam seseorang wanita yang menari. Macam tu. Menari yang, tahu tak menari yang Melayu kemelayuan. Irama Melayu lah. Okay, kisah ni Nazul dah pernah share lah kan. So sajalah nak share dekat Fa. Kalau bab menari ni, Nazul ada satu, sebelum Nazul masuk ke bidang AIT YouTube ni, Nazul ikut production untuk shooting filem semua. And then kita orang ada satu job dekat Terengganu. Okay, untuk shooting memang projek kami ni untuk cerita hantu. Okay, so untuk cerita hantu, and then shooting dekat pantai, and ada satu hotel yang betul-betul di pantai lah. Maksudnya kita jalan terus pergi di pantai lah. Okay, so kita shooting kat situ. And tu kita buka lagu Ulit Mayang. Tahu. Lagu tu dia ada backup dancer. Backup dancer ni macam seumpama macam ada penari-penari lah. Memang scene tu untuk, maksud dia buat macam seumpama kena rasuk, kena menari, and tiba-tiba kena rasuk betul, tiba-tiba kena menari betul. Sampailah lagu tu dah ditutup. Lagu tu tutup. Penari dia ramai. Maksud dia penari tu adalah, tak ingat lah, tapi ramai, lebih dari 5 orang. Bila dah cut, semua dah masuk ke base lah kan. Tinggal seorang ni lah. Dia still lagi dekat pantai tu, dia menari. Dan time tu dengan kostum batiknya. So kan dia ada kuku panjang, so dia menari semua. Sampailah dah tutup lagu. Lepas tu tu Nazrul tengok depan lah. Tengoklah. Lepas tu macam mana kejadian tu, terpaksa panggil ustaz dan dia hampir nak tampar ustaz. So itu kongsi lah. Itu yang jadi dekat yang pernah tengok lah. Tengok depan-depan depan-depan, bukannya dekat Nazrul lah pernah tengok. By the way, Nazrul dulu penari. Cerita pasal kampus, and then teringat pula kisah Fa yang menghadap pintu. Dia pergi satu universiti untuk buat satu show. So dia orang bagi kami dom. Dan satu dom tu duduk 2 orang. Katil hujung-hujung tepi dinding. So Nazrul sini, kawan Nazrul sini, and then menghadap pintu. Kenapa dia boleh bagi dom tu? Sebab dom tu semua budak dah cuti SEM. Kami pun dah diberitahu awal lah, dom tu memang kosong, bangunan tu memang kosong semua. So untuk pergi sana pun kami dah prepare. Zaman tu zaman budak lagi lah, so takut. So dah bawa Yasin untuk tidur sekali kan. Bawa Yasin apa semua. Malam tu kawan Nazrul ni dia buka surah. Sebab biasalah kalau kita kata nak kan. Tapi benda tu kalau bagi benda makin suka kan. Bila tidur tu, koridor setiap lampu, mata akan tengok ke pintu, akan nampak benda lalu. Memang dia lalu-lalu macam tu? Yes, lalu-lalu macam tu. Sampai minta dia tutup ayat surah tu. Lepas tu kami terpaksa rapatkan katil, supaya bila dah rapat,
kepala dah takkan nampak dekat faham, bawah faham, tu. faham. And then bangun pagi tu untuk pergi training untuk show, tangan badan lebam. Nazrul. Bukan, kawan Nazrul. Kawan Nazrul. Oh. So dia seram nampak syup laju. Padahal dia kena serang. Yeah. So itu antara nak boleh kongsi dengan Fa. Sebab jujur aku tak tahu apa yang ada dekat diri aku sebab aku ni senang rasa benda-benda macam tu. Tapi ada setengah orang pun boleh macam tu juga. Sebab abangku dia memang boleh nampak. Dia boleh nampak. Yes. Six sense lah. Yes, dia boleh nampak benda-benda macam ni. Tapi aku tak boleh nampak sangat. Cuma aku boleh rasa kan? boleh rasa, and then Fa pun why macam tu boleh juga. why nak jadi dekat aku faham tak? So aku tak tahu kisah-kisah lagi nak kongsi. Ada masa kecil. Okay, yang right. ni rasa lah. Memang rasa kan. Okay, so ini kisah yang kedua lah. Kisah Okay, kedua. kisah Tapi kedua yang ni dia short je lah. Okay, boleh. Kita ni kan boleh ada macam rasa-rasa something. Kalau benda tu tak elok, kita boleh rasa kan. Okay. Masa tu Fa tak tahulah tingkatan ke berapa, darjah berapa tah. Setiap kali raya, malam raya tu Fa akan macam cuci cermin tau. Cermin yang untuk dekat dinding. Okay. Dekat dinding. Yelah, persiapan raya. Persiapan raya. Okay, right. So Fa memang akan setiap kali raya Fa akan cuci. Kan rumah ada orang meninggal. Dia meninggal masa last day raya last day raya pula. Last day puasa. 2 Keesokan hari. nak raya. Macam Okay, tu. okay, right. Tu tengah malam tu Fa semacam Fa cuci tu dekat bilik mandi. So bilik mandi kita orang dia berdepan dengan pintu dapur. Lepas tu pintu dapur tu terbuka je lah. So bila pintu dapur tu terbuka je, Fa macam rasa macam time cuci cermin tu, Fa dalam hati Fa cakap macam ni, macam ada something dekat belakang aku. Aku rasa macam cermin ni akan pecah. Okey. Rasa je lah. Rasa tu cermin tu akan pecah. Selepas Fa nak angkat cermin tu jatuh. Memang pecah. Wish, meremang ni. Ni meremang. Faham tak? Feeling tu betul lah. Feeling tu betul. Yang kita rasa macam ada orang tengok kita dari belakang. Lepas tu kita rasa macam akan ada benda yang berlaku. And benda yang berlaku tu Fa boleh agak, cermin tu akan pecah. Time angkat tu terlepas, jatuh. Lepas tu apa yang jadi? Maksudnya bagi tahu family Bagi ke? tahu family lah, tapi tak bagi tahu lah kenapa. Cerita tu? Tak pernah aku bagi tahu. Ni baru tahu kot. Right. Tak bagi tahu pun. Sebab masa tu masih tingkatan berapa entah. Tak ingat. Muda. Muda Right. lagi. Okay. Fa nak tanya sikit lah. Fa daripada Sarawak. Sorry lah nak cakap ataupun nak tanya ni kan. Sarawak kan dia ada banyak-banyak macam agama-agama lah kan. Macam Iban macam tu, betul tak? Okay, alright. So, ada tak kejadian ataupun panggil apa ni, kepercayaan yang tentang benda-benda mistik ni, ataupun contohnya macam kalau Malaysia kan dia ada hantu-hantu dia kan. Sarawak pun Malaysia, cuma kan kita, macam mana saya cakap kan dia ada agama-agama kan. Ada So agama lain juga. apa yang benda-benda yang menyeramkan pasal Sarawak ni lah, just nak tahu lah. Tak ada kot. Kalau ikutkan agama-agama sama je dekat sini kan. Cuma dekat Sarawak ada macam makin kuat lagi lah agama lain tu. Tapi bagi Fa tak adalah yang macam menyeramkan. Sebab macam ni cerita Fair. Sebelum ni Nazul pernah interview dia, Fair dekat Sabah. Sampai ada satu kampung dia ni digelar kampung yang memang berhantu lah. Macam tu. So that's why nak tanya kalau cakap Sarawak ada ke macam jenis macam tu yang Fa tahu. Tak tahu. So tak tahu lah. Alright. Alright guys, so sekarang ni kita bersama dengan Tasha. So now Tasha boleh tak kongsikan kisah-kisah seram yang Tasha lalui? Pernah dengar atau lalui. Yes. Wish, macam dah tahu skrip-skrip aku. Ya. Esok lah. Okay. Aku selalu tengok konten kau lah. Okay. Ini bukan cerita aku lah. Okay. Tapi dia cerita kawan aku. And dia cerita ke aku. Tapi aku memang percaya benda ni. Okay. Aku tak pernah nampak, tapi dia pernah dengar. Tapi ini cerita dia lah, okay? Okay, right. So kisah yang pertama ni, Tasha nak bagi Nama apa? Tajuk apa? Tasha mau kasih nama dia Double B. Tapi orang Sabah panggil dia Balan-balan. Oh, double B ya. Yes. Itu orang Sabah panggil lah. Ya, orang Sabah panggil itu. Oh, orang sini nak panggil itu. Nah, Okey. sini panggil penanggal. Dia hanya kepala saja. Yes, dia kepala saja. Okay.
Okey, begini cerita dia. Umur Tasha, umur kami lah. Kami classmate, 14 tahun. Kami form 2. Lepas tu kami sekolah petang. And kawan Tasha ni, biasanya kami balik sekolah jam 5.30 begitu, balik sudah. Tapi dia ni tak tahulah, dia suka stay kan, kaki lepak kan. Stay sampai 6.30 begitu, sudah maghrib. Okey. Maghrib kan, tahulah kalau maghrib memang benda berkeliaran kan, apa semua kan. Lagi satu, kampung dia ni memang keras jugalah. Kampung aku keras jugalah. Tapi setakat ni aku tak pernah lagi lah macam jumpa benda tu depan. Okey, lepas tu dalam perjalanan yang bawa balik ni, dia dengar macam riuh-riuh. And dia pun macam, kau tahu lah kan kalau budak-budak kan memang busy body lah, mau tahu kan apa. Jadi dia pergi tengok lah apa. Dia tanya kenapa. Orang semua tengok atas. Aku tak tahu lah, tapi dia macam lucu juga. Benda tu dia tersangkut. Dia tersangkut di tiang elektrik. Okey. Betul, ini sumpah, ini betul. Memang cerita dia betul begitu. Lepas tu dia macam, kau tahu kan, dia macam mengeluarkan bunyi yang meraung yang macam macam begitulah. Sakit lah, kesakitan. Kesakitan. Lepas tu dia macam, orang sudah tengok kan, orang sudah nampak dia. And kau tahu kah benda ni sebenarnya, Double B ni sebenarnya dia manusia juga. Kau tahu kah? Okey. Tahu kan, dia manusia juga, cuma dia macam dia menjelma, dia bertukar. Dia macam kepala dia saja, kepala dia saja, badan dia tinggal lah, begitulah. Lepas tu kawan aku cerita lah, rupa dia ni memang kepala dia yang tersangkut tu, dia punya usus dia yang tersangkut. Memang betul nampak. Memang nampak khusus dia punya, nampak organ-organ. Alright, okey. Aku yang dengarkan, aku yang betul bah kau ni, betul bah. Aku macam ada juga lah, tapi kawan aku ada juga yang lain tinggal di situ juga. Yang orang cakap, iya gila, memang Rio, memang ada Rio di kampung ni. Ada benda tu sangkut di situ. Lepas tu dia cerita lah, benda ni memang selalu kacau di kampung dorang. Boleh aku tahu tak kampung apa tu? Boleh kau bagi tahu? Tak apa, bagi tahu je nanti aku share. Nama kampung dia kampung Samaran ataupun panggilan untuk kampung tu. Kampung Air. Kampung Air. Kampung Air. Itu nama dia punya nama Samaran lah. Nama Okey. samaran dia lah. Lagipun tempat tu memang banyak tiang-tiang bah. Kau tahu kah rumah tu, dia rumah di atas air. Oh ya ke? Sebab tu dia macam banyak tiang-tiang begitu. Sebenarnya bukan macam perumahan. Kampung tu kampung atas air lah. Yes, sebab tu nama dia Kampung Air. Time dia sudah nampak riuh-riuh begitu kan, dia macam dia memang kejut lah kan. Dia macam sebab dia itu first time bah dia nampak. Dia first time. Jadi aku pun macam, aku yang dengar pun yang lepas tu kan benda tu kan aku dengar benda tu dia manusia yang menjelma. Time maghrib tu dia mau cari apa ni, makanan. Okay. Makanan. Lepas tu dia menjelma begitu. Aku tak tahu lah, mungkin dia mau cari baby ke apa, tapi dia tersangkut. Itu yang lucu dia. Itu. Okey. Double B lah. Yes, double Sabah B. kan? Ya, Sabah punya. Okey. Sama macam Faeh. Sebab Ya kah? Yes. Kan sudah aku bilang. Memang banyak dekat betul. Sabah. Memang betul. Betul lah. Ya. Lagi satu kan, orang ni kan, aku rasa orang-orang yang mengamalkan sihir bah. Itulah macam sebab tu aku tanya kalau dekat Sarawak macam mana. adakah? Ya, sebab Begitu. Sarawak kita tahu dia punya yang pengamal apa benda ni kan itu, lebih kuat mendalam juga lah. Kuat kan. So that's why Kau dia tanya cakap dia cuma dia tadi. tak tahu. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Kau di Sabah. Ya, faham? Faham kan? Faham. Jadi mungkin ada certain keluarga ni, mungkin dia tak mau, tapi mungkin keluarga keturunan kali kan. Jadi dia terpaksa begitu. Lepas tu kawan aku ni, dia kasih tahu aku satu ilmu ni. Bukanlah ilmu. Satu tips. Okey. Bukanlah satu tips. Dia macam satu tips lah juga. Sekejap, kalau kau mau tahu orang tu Double B, Okey. aku nak tahu lah, dia ada garisan sini. Yang ketara, memang ketara garisan dia. Pernah jumpa tak? Pernah jumpa? Aku tak pernah lagi. Please lah, aku tak mau. Ini memang cerita kawan aku. And dia memang, macam mana aku bilang lah, dia hijab terbuka. Faham. Memang hijab terbuka lah. So dia cerita lah begitu kan. Itu bukan dia je. Bukan satu cerita tu je. Banyak lagi cerita dia ni. Memang orang yang sama. Okey, kalau itu kisah yang kawan Tasha kan. Ada tak kisah-kisah Tasha yang lalui, yang nampak kau? Ada tak? Yang Tasha nampak. Yes. Tasha nak minta lah, tapi Tasha takat ni Tasha nak pernah nampak. Tapi kalau yang Double B tu kan, kan Tasha bilang dia memang famous di Sabah kan. Even Fae pun ada kan di kampungnya kan. Yang tadi tu di Kampung Air, ini di Kampung Tasha. Okey. Di Kampung Tasha. Okey, alright, okey. Benda ni kan, macam mana mau bilang dia macam, dia suka jatuh secara tiba-tiba. Kan kau tahu kah atap rumah? Yes. Atap rumah. Kalau kucing kita tahu lah kan, macam Cakap ke. begitu kan. Yes. Ini dia kan memang kuat. Okey, dia macam mana orang tahu tu adalah Double B? Orang memang tahu sebab rumah kami. Ini rumah kami, rumah orang sebelah ni tinggi lagi. Okey. Jadi dorang boleh nampak kami punya bumbung. Faham kah? Dorang boleh nampak bumbung kami. Jadi dorang selalu keesokan harinya memang dorang akan selalu cakap, ada tu benda di anu kamu punya. Ada lagi tu benda jatuh, ada boleh benda. Kami memang sudah lali dengan benda tu. Okey, bila dah ada benda tu kan, maksudnya dah jatuh. So, keesokan tu benda tu akan hilang. Benda tu
hilang. Dia kan sudah aku bilang dia akan tercabut tuh. Dia bilang mau cari mangsa. Aku bukan apalah, tapi kalau aku benda tu jatuh kan mesti time tu aku period ataupun time tu mama aku mengandung. Uish. Dia dapat hidu darah aku rasa. Yes. Maksudnya benda tu akan ada time orang yang darah-darah lah, yes. darah biru, kotor and then mengandung kan. Yes, mungkin mengandung tu mungkin dia mau baby. Yes. Wish, bahayanya. Seram kan? Aku rasa dia mungkin dia boleh ambil janin tu kali. Yes, baby betul. kali. Yes. Wish. Itulah sebabnya. Kalau aku dengar bunyi begitu sudah, memang aku pakai earbud sudah. Aku tak mau dengar. Sebab bukan dia jatuh je, sebab dia akan golek. dia akan berguling-guling. Jadi kau akan dengar benda tu. Mana ada kelapa sudah jatuh, dia berguling-guling lagi. Sebab kami punya atap berata. Oh, rata. Bukan yang begini. Kalau dekat Sabah ataupun siapa-siapa yang tengah tengok ni, orang Sabah ke, cuba komen sikit lah mengenai double B ni, balan-balan ataupun kalau dekat Semenanjung kita panggil penanggal. Dekat Semenanjung ni susah nak jumpa. Oh ya kah? Ya. Ya Allah, dekat Sabah. Famous habis. Macam best pula. Ya kah, sini tak pernah. Bukan. Nanti kau bawa kereta jangan cakap macam tu. So itu kisah yang pasal balan-balan lah, double B kan. Okay. Kenapa orang Sabah memang walaupun benda tu dah selalu ada, tapi masih rasa seram. Sebab tidak semua orang nampak. Faham tak? Ada macam terbang-terbang macam bola macam tu tak? Yes. Ada api-api sikit. Sama macam itu sebab tu orang bilang kalau kau nampak begitu kau tegur. Tegur dia. Biar benda tu sihir tu cancel. Ya. Tegur dia. Jangan kau takut-takut lah, begitulah. Sebab Faizal cerita kan, itu dia tengah BBQ dengan family. Tiba-tiba nampak macam bola api. Lepas tu dia tegur. Dekat pokok kelapa. Lepas tu dia tegur lah. Betul. Benda tu akan dia macam benda tu cancel. Tak jadi. Dia macam benda buruk lah, mau dihantar ke orang juga. Begitu juga. Faham. Sini tak pernah ke? Kau tak pernah ada pengalaman dia gitu? Macam ni. Tak ada. Setakat ni tak ada. Alhamdulillah tak ada. Aku tak pernah. Sebab tu kucam. Dekat rumah kau bumbung kau jatuh benda begitu tadi juga. Kau akan fikir tu kucing ke gitu lah. Akan fikir itu adalah kelapa. Rumah kau dekat pokok kelapa? Ada. Patutlah. Itu lah. Mana tahu plot twist bukan pokok kelapa. Tapi tak pernah dengar lagi cerita-cerita macam tu. Sebab tu macam aku speechless lah dengar. Lagi-lagi kebanyakan dekat Sabah memang banyak macam tu. So macam aku tak expect. Aku tiada tanya si Fae pun cerita ni. Aku tak tahu pun dekat kampungnya pun dia tahu kan dia. Ya, tahu. Dia tahu pun begitu juga. Aku di KK by the way. KK by the way. KK by the way. Okay, ada lagi tak kisah-kisah yang nak kongsi ni? Kisah-kisah nak kongsi. Okay, ini time ni dekat college. Okay, ini kisah yang kedua. Kisah kedua. Alright, okay. Kan korang semua, Tasha satu ATM dengan Far. Yes, dah tahu. Dah tahu kah? Roommate. Ini orang lain. Okay. Roommate Roommate, yes, roommate. Okay, right. Tapi time ni, sebelum Tasha roommate dengan Far. Okay, right. Tasha roommate dengan seorang perempuan ni. Dia SEM 1 and SEM 2. Boleh dikatakan macam boleh nampak. Hijab dia terbuka, faham kah? Hijab dia memang terbuka and literally dia nampak setiap hari. Jujur lah, tak seram kan? Yelah. Sebab dia jenis kalau dia nampak, dia akan cakap dengan Tasha. Jadi aku yang tak nampak ni, tak tahu apa-apa ni. Rasa macam, okay, tapi sudah lama-lama kan aku biasalah sudah. Okay. Sebab dia kasih tahu, aku pun okay. Tapi satu hari ni, biasalah kalau budak UiTM kan, bukanlah UiTM je, universiti lah juga yang buat assignment, penat kan. Jadi aku tidur awal, dia tidur akhir. Okay. Tidur lambat lah maksudnya. Akhir maksudnya. Jadi aku tak tahulah, mungkin sebab cerita ni melibatkan aku. Biasanya dia cakap dia nampak je kan. Ini cerita ni melibatkan aku. Tapi time tu aku tak sedar kan, aku tidur. Kan dia boleh nampak benda tu. Okay, jadi dia pun dia pergi cerita sama aku keesokan harinya. Dan keesokan harinya dia balik, aku seorang je di college tu. Dekat bilik tu lah. Memang aku seorang je. Memang aku tidur buka lampu lah. Tasha, semalam Tasha ada bangun tak pergi tandas? Dia cakap Semenanjung sama aku. Walaupun dia orang Sarawak, dia cakap Semenanjung. Aku cakap lah, mana ada? Aku cakap, mana ada aku bangun? Berapa aku bangun pergi tandas? Kalau aku bangun, mesti aku bawa sudah. Tasha biasanya minta teman dia kalau pergi tandas kan. Sebab tandas kami ni macam, walaupun dia sebelah, takut lah juga kan. Lepas tu dia cakap, tak ada ke bangun? Lepas tu dia senyum-senyum. Dia macam nak pancing. Mau pancing aku, tanya dia. Lepas tu cakap lah, kenapa? Aku cakap, kenapa? Aku pun macam takut-takut lah sudah kan. Lepas tu dia cakap begini, kenapa? Sebab time Tasha tidur, ada benda tu memerhati. Benda tu memerhati, like memang Tasha tidur di sini dia. Dia memerhati. Katil kawan Tasha tu di sini. Dia tidur kan dia boleh nampak. Dia tak tidur lagi sebab dia tidur lambat kan? Dia tidur lambat.
Tapi time tu kan macam faham kah, bilik kami bukannya terang tapi tak juga gelap. Alright. Masih boleh nampak lah. Lepas tu dia cakap lah, ada benda tu tengok Tasha. Aku sumpah tak pernah pun orang cakap dengan aku pasal benda-benda ni. Like benda tu ke aku, faham kah? Faham. Benda tu mendekatkan diri dia ke aku. Tak pernah. Jadi aku macam, betul ke dia ni ke dia sengaja mentakutkan aku? Lepas tu dia cakap lah, iya, dia cakap benda tu muka tu buruk, like berulat. Lepas tu rambut dia panjang. Memang dia panjang, lepas tu dia tengok. Dia tengok mata macam tu je. Yes. Dia memang dia macam dia. Aku tak tahu lah dia nak buat apa, Mak. Aku tak tahu. Tu baju dia warna putih, like buruk-buruk berdarah-darah. Aku nak tahu lah. Aku tak minta lah itu gangguan ke apa, tapi Okay, faham. faham kan? Tapi time aku dengar tu aku rasa macam Jo, sudahlah aku seorang di dalam bilik tu. Dia balik. Tu lah kadang-kadang kan aku bukan mau komplain ke apa, tapi aku tak suka kalau orang yang boleh nampak dia cerita kepada orang yang tak boleh nampak. Faham kah? Tadi aku ada korek sikit daripada Fal kisah-kisah yang terjadi dekat Universiti Ampun Duam. Okey. So, ini lagi menarik disebabkan Tasha ni berkawan dengan orang yang boleh nampak. Betul, yes. Okey, apa benda peristiwa yang berlaku dekat Universiti Ampun ni paling menyeramkan? Yang paling ataupun menyeramkan. kisah-kisah yang petau daripada senior ke junior ke? Daripada sini junior. Yes, ada tak kisah? Tapi ni penuh ATM kami. Tapi sumpah lah, cerita ni kan memang famous. Nazrul tak tahu kah? Tak tahu. Mungkin sebab Nazrul tak belajar situ. Cerita ni, nama perempuan ni boleh sebut kah? Tak apa sebut je. Melati. Perempuan ni tak silap aku, kenapa dia macam bunuh diri, tak silap. Ini dekat universiti Dekat universiti dia macam aku lupa kenapa dia bunuh diri. Dia bunuh diri dalam college. Tapi aku tak ingat dia bunuh diri sebab apa. Itu masalah dia. Okey. Lepas tu kawan aku ni kan dia sumpah lah aku bilang, dia memang, aku rasakan time mula-mula dia masuk tu, dia memang balik-balik cerita dengan aku. Dia balik-balik kena kacau, kena cakar-cakar dia punya kaki time dia tidur. Kaki kawan? Yes, memang kaki. Ada bekas? Yes. Okey, dan Memang kena cakar lepas tu kena dinding dia kena main rambut gini. Aku tak tahu lah bilik dia yang keras kah ataupun benda tu yang memang. maksudnya Melati tu dah tak ada lah. Yes, dia memang tiada. Dia kan sudah Okey. dia bunuh diri. Tahu tak kisah dia? Why dia bunuh diri? Itulah tak tahu. Aku takut aku salah cerita nanti. Okey, faham. Orang real kan? Okey, orang dia. Yes, orang real. Bukan cerita tipu-tipu So, ni. disebabkan kematian tu Yes. ada gangguan. Yes. Ada gangguan and apa ni macam apa, memang famous lah. Memang famous blok tu. Blok tu memang keras. Blok kawan Tasha. Yes, blok tu memang keras. Memang Apa benda lagi, apa benda yang kalau boleh panjangkan cerita untuk blok tu lah? Aku tak tahulah sebab tapi dia lucu tau. Aku tak tahulah dia ada cerita ke tidak. Tahu kah kalau forum-forum grup-grup Okey. forum-forum gitu kan, benda ni memang steady lah. Dia healing sorang-sorang. Kamu tahu kan ada dewan, dia macam dewan lah. Dia bukan dewan, dia macam apa, tempat pusat pelajar. Okey. Lepas tu ada atas dia ada macam mana dia ada 2 tingkat lah, begitu kan, 2 tingkat. Lepas tu ada macam pagar-pagar begitu tu. Okey. Macam mana macam apa, palang begini, lepas tu ada palang begini lagi. Yes, tahu, yang boleh begitu. Lepas tu benda tu healing di situ. And orang gambar. Memang orang gambar terang lagi bersuluh. Sumpah naik. Sumpah demi Allah. And aku yang tak pernah nampak first time aku nampak benda tu jelas. Betul, dia macam ni. Yang rambut dia lepas. Aku tak nak ingat. Atau benda tu lucu. Tapi sebab orang gambar dia. And aku fikir kan, ini pikiran aku lah, pemikiran aku. Aku fikir benda tu tak visible. Tak visible through camera. Tapi rupanya nampak. Boleh describe macam mana? Buka dia kan memang hitam. Hitam. Okay. Aku nak tahu lah hitam sebab darah ke apa. Tapi dari jauh memang nampak hitam, hangus. Lepas tu macam mana? Macam buruk bidak. Rambut dia, aku nak tahu itu normal kot. Dia duduk di tingkat atas lah. Yes, dia memang duduk, kaki dia macam ni. Memang jatuh lah kaki dia. Sedih. Aku tak tahu lah dia buat apa. Aku nak tahu sama ada dia pelajar atau apa. Dia pelajar yang membunuh diri kah? Itu aku nak tahu. Yang penting orang yang share gambar tu dalam Telegram. Wish. Okay, geng. Betul, disumpah betul, kisah benar punya. So, nampak lah. Ini memang nampak kan? Ini memang aku yang nampak. Okay, walaupun geng. dari handphone je. So, saya rasa saya tak tahu bila dia cerita terus bulu roma saya naik apa semua. Saya rasa macam ya Allah, tak betul kan, sebab macam tak expect. Saya ingat ke macam ada orang kena rasuk dalam dewan belajar, tiba-tiba duduk sorang-sorang dia duduk kat meja ke kan. Saya expect macam tu, tapi dia lain geng. Dia unexpected kan. Unexpected. Wow. Orang gambar Mat. Saya ambil gambar lagi. So nanti saya cuba minta gambar, cuba cari kalau ada saya masukkan. Ini
Ini berlaku time kami semester 2. Oh, dah lama kami, lah. Itulah tu kami Okey. dah habis. Okey, Dah faham. tukar rempon dah. Ya. Alright geng, so sekarang ni kita bersama dengan Nurin. So kali ni kita nak dengar serba sedikit cerita kisah pengalaman seram yang Nurin sendiri lalui. Boleh tak Nurin cerita sikit? Aduh, kalau dari aku ni memang tak ada lah sebab aku tak pernah nampak. Untuk kisah yang pertama ni, nak bagi tajuk apa? Jalan gelap. Kawan Nurin ni, dia baru balik daripada keluar dengan jalan-jalan lah dengan kawan dia kan. Dia drive seorang. Dia jalan dari Paguh ke Muar. Maybe siapa orang Johor, siapa orang Paguh ke Muar ke, dia tahu lah jalan yang gelap. Ini bukan highway tapi dia jalan Kampung? Jalan biasa. Dalam kampung lah? Ke kampung, dia jalan biasa. Biasa, okey. Jalan tu memang gelap gelita. So dia drive seorang-seorang. Waktu dia drive seorang-seorang tu, dia rasa macam tak sedar hati lah. Dia macam meremang. Tapi dia still drive. Dia tak drive lagi. Dia nak balik macam mana kan. Dia dengar something dekat atas. Bumbung? Yes. Okey. Time tu dia dah rasa macam tak sedar hati. And then dia bawa lagi. Dia terselisih dengan kereta. Kereta first yang dia selisih ni, kereta tu bagi lampu sekali. Macam tu. Tapi dia macam tak shock apa-apa lagi. Lepas tu dia bawa lagi sampailah dia jumpa, dia selisih dengan lori pula. Okay. Lori. Lori tu bagi lampu yang bagi Banyak lampu kali? banyak kali. Okey. Banyak kali. Lori tu lalu kat sebelah dia, tunjuk dekat atas. Lepas tu dia dah macam shock, ada something kat atas kereta dia. Dia mula takut lah. Lepas tu dia nak tahu benda tu. Dia ketuk dekat shilling. Dekat bumbung ni? Dekat bumbung tu. Okey. Pak. Balas. Dia balas balik. Dia mula takut semua. Benda tu kan kalau orang takut lagi dia suka. Lagi suka? Lagi dia suka. Bunyi cakap Kat atas? Dia tak boleh buat apa. Dia bawa kereta tu, dia sampai dekat satu tempat lah, macam ada tempat cerah sikit dah, dia lepas dah jalan gelap tu. Dia berhenti situ. Dia keluar tengok lah. Okey. Dia keluar tengok, tak ada apa. Okey. Sambung bawa drive. Okey, lepas tu dah okey lah. Dah tak ada ganggu apa. Benda tu maybe dah lepas jalan yang gelap tu, kawasan dia tu. Oh, dah okey lah. Dah okey. So, bila dia check tu ada tak kesan cakap ke apa ke? Tak ada? Rasanya tak ada. Tak ada. Tak ada apa-apa. Tapi nasib baik benda tu dia tak kacau teruk-teruk sampai itulah menyebabkan sebab kebelangan ke apa betul. kan. Selalunya kejadian macam ni, ini bukan jadi kat aku lah. Aku dengar cerita sebab kampung aku kat Kelantan. So bila daripada Kedah nak balik Kelantan akan lalu Grid. Memang banyak sangat kisah-kisah macam tu. Sampai ada yang kereta jadi berat sebab Grid ni jadi berat macam tu. bukit. So bila bukit dia macam pelik, kenapa kereta dia berat apa semua, and dia orang bagi high beam. So dia relate lah dengan cerita yang cerita ni. Tapi kawan aku kira dia berani lah. Sebab dia still drive sampai balik. So mungkin orang yang viewer-viewer yang tengah tengok ni, siapa-siapa yang duduk dekat Paguh ataupun Muar, kamu tahu tak jalan tu Yang ataupun gelap. hampa ada kisah-kisah sendiri, cuba hampa komen dekat bawah. Cuba letak dekat bawah yang relate sama dengan kawan Nurin jadi. Alright, so bila lepas pada tu, and then dia cerita dekat hang lah. Dia cerita. Dia balik rumah dia dekat Muar Johor. Oh, ni nak balik rumah dia lah. Dia pergi jalan. Lepas tu dia balik rumah dia seorang-seorang. Time tu jadi pun dalam pagi lah, 2-3 pagi lah. So macam mana dia nak boleh cerita dekat hang, ataupun dia dah cerita kat family ke, ataupun bila dah berjumpa ke macam mana? Sebab kami belajar sekali. Dah berjumpa tu dia cerita lah. Dia dah simpan lama dah. Tapi dia berani nak cerita, dia cerita kat kami lah. Tapi dia tak nampak lah macam mana fizikal benda tu, tak tahu. Tak nampak. Tapi dia dengar lah semua benda yang cakap semua tu. Okay, alright. Macam tadi dah ada kisah dekat UiTM Far dengan apa nama Tasha. So Nurin, lu belajar kat mana? Belajar dekat KL. Alright, so hang duduk dekat campus tu ataupun hang balik ke berulang ke macam mana? Bukan duduk kat situ. Duduk situ. Okay. Ada tak kisah-kisah yang hang tahu tentang campus hang? Kisah-kisah ada. Tapi yang tu jadi dekat junior. Okay, right. Junior.
Okay. Okey tak ni? Okay. Okey. Okey lah? Okay. Betul-betul? Hmm. Okey lah? Betul ni? Okay. Okey, right. Betul lah. Boleh sama? Boleh. Okay. Jadi dekat junior. Tak boleh. Sorry. Okay, right. So gang, so Nazul rasa ini je lah konten Nazul untuk kali ni. Okay so Nazul rasa ini je lah konten Nazul untuk kali ni. And harap hampa enjoy dengan konten ni. And siapa-siapa yang ada kisah seram boleh drop kat bawah. So Nazul thank you untuk kongsi cerita. Yalah, biasalah kan, ini first time untuk podcast seram dengan talent perempuan Nazrul main kat luar. So agak faham-faham lah kan. So kita jumpa lagi pada next video. And next untuk podcast seram lagi 2 orang lagi Nazrul akan buat next time. So bye bye guys. Assalamualaikum. Thank you Nurin.